anak murid saya telah diterima oleh Allah menjadi ahli syurga. Nabi nak ayah sembuh, boleh pergi masjid dengan Nabi. Ketika kebakaran yang besar, azan tu rupa macam mana Quran tu apa. Sebagai manusia normal, kita amat meyakini bahawa ayat suci Al-Quran mempunyai keistimewaan tertentu. Kita amat yakin bahawa doa-doa dari sumber Al-Quran akan dapat memberikan satu bentuk pertolongan, walaupun kita tidak memahami maknanya. Apatah lagi jika seseorang itu mampu menghafal firman-firman Allah, ayatnya sentiasa di ruang akal dan selalu diingat. Tetapi seperti yang terjadi pada anak-anak tahfiz yang terkorban pada peristiwa menyayat hati ini. Apakah ianya takdir, ujian atau apa selayaknya untuk saya ungkapkan? Anak-anak tahfiz ni, bagi ustaz ni sebagai anak-anak ustaz sendiri. Tiap-tiap hari ustaz akan sarapan dengan mereka. Tiap-tiap hari tak ketinggalan, kecuali ada emergency hal sahaja. Dan apabila kereta ustaz sampai je, mereka berebut nak buka pintu pagar. Seolah-olah mereka ni sebagai seorang ayah yang balik daripada kerja dan sebagainya. Ustaz pun rasa hati semangat makan bersama mereka, bercakap dengan mereka. Ustaz kata, okey ustaz, ambil air satu bubuk-bubuk nak ambil air pada ustaz. Jadi ini sifat-sifat mereka sehingga ustaz anggap mereka sebagai anak ustaz sendiri. Ustaz, pastinya merindui mereka. Sudah pasti. Di kalangan mereka ni ada yang telah kita lantik sebagai muazzin, yang mana suara mereka ni amat merdu sekali. Kita pergi ke program mana-mana pun, kalau azan mereka lah antara 3-4 orang ni yang ke azan. Dan apabila kita berada di sini bersebelahan dengan masjid ini, maka ahli-ahli surau pun meminta pelajar-pelajar kita azan. Dan apabila pelajar kita 2-3 orang ni azan, dan suara mereka tadi amat merdu sehingga kita dengar tersayu. Bukan sahaja ahli jemaah merindui, tetapi di persekitaran sini juga merindui suara itu, yang khususnya kepada Bila Harun. Bila Harun ni begitu akrab sekali dengan pelajar-pelajar, kerana tiap kali azan dia akan minta pelajar-pelajar yang akan azankan. Dan pastilah menjadi satu kerinduan juga kepada ustaz sendiri, warga tahfiz, kepada ahli jemaah dan juga kepada Korea setempat ini, kerana mereka teramat sayang dengan pelajar-pelajar ini, dengan suara-suara mereka. Peristiwa itu berlaku, azan pun berkumandang ya. Masa azan tu ustaz baru sampai, dan azan dah nak habis lah. Jadi waktu berlaku azan tu, di penghujung azan tu ustaz sampai, yang masa tu tak kedengaran dah suara-suara. Jadi kebakaran itu mungkin sebelum azan. Rasanya wallahualam nak itu tak pasti. Azan tadi, satunya azan untuk kebakaran dan juga azan untuk solat subuh. Jadi apa yang kita tengok di situ ialah pemergian mereka itu di waktu keheningan waktu subuh. Sesungguhnya itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ustaz ya. Dan kita bersangka baik Ustaz. Bersangka baik, betul. Ya. Kita doakan semoga Ustaz yang berjaga anak-anak syurga kita ini sentiasa termasuk dalam golongan hamba-hamba yang soleh, insya-Allah. Amin, insya-Allah tu. Benarnya dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku sesuatu musibah khususnya kebakaran ini, maka sunnahnya dilakukan azan, dengan harapannya moga-moga insya-Allah ya seluruh masyarakat kita pun jika berlakunya sebarang musibah dan sebagainya,
Maka insya-Allah sama-sama kita melakukan azan, tetapi azan dengan cara yang betul. Begitu. Saya tak tahu di mana kekuatan Ustaz ya. Ya. Saya yang mendengar melalui corong TV, ya, melihat berita dan sebagainya. Dan pertama kali saya sampai ke sini, naik ke sini, boleh Ustaz kongsi bersama? Sebenarnya Ustaz bukanlah kuat menghadapi benda-benda yang sebegini. Cuma Ustaz teringat kepada kata-kata baginda Nabi SAW. Setiap ujian yang datang itu pasti orang itu boleh menghadapinya. Kalau orang itu tak boleh menghadapinya, Allah Ta'ala tidak akan bagi ujian kepada dia. Jadi apa yang Ustaz boleh, dia orang datang Ustaz senyum. Sehinggalah mereka kawan-kawan pun pernah tanya Ustaz, dia kata, awak boleh senyum ya dalam keadaan begini. Kata saya tak boleh nak buat apa dah. Saya tak perlu tunjuk saya ni resah, gelisah, saya sedih, saya tak boleh. Saya tunjukkan senyum. Sebab apa? Sebab mereka ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 23 orang ni anak murid saya telah diterima oleh Allah menjadi ahli syurga. Jadi mengapa saya nak sedih? Jadi itu yang saya rasa satu kekuatan untuk menghadapi benda-benda yang bukan sahaja berlaku kebakaran, tetapi daripada rintitan daripada itu sehingga hari itu masih lagi belum selesai. Ya, harapan saya semoga ibu dan bapa kepada anak hafiz kita yang lagi bangsa pengkhianatan ini ya, mempunyai kekuatan yang sama, mempunyai keredaan yang sama. Amin. Bahawa apa yang berlaku telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak-anaknya jadi mangsa pilihan ini adalah tetamu Allah. Ya, tu Allah. Itu doa kita ya Ustaz. Allah, benar tu. Terima kasih Ustaz. Terima kasihlah Datuk datang kerana sudi berkongsi tragedi ini. Ya. Apapun semuanya ketentuan Allah ya. Ketentuan Allah, betul. Allah telah menentukan, Allah telah takdirkan dia menjemput anak-anak Allah. Ya. Pada kita mungkin kita nampak sungguh tragik ya, tapi insya-Allah jemputan Allah. Saya rasa mereka dah bergembira. Allah. InsyaAllah Ustaz ya. Mungkin telah letak dalam syurga. Kita pun minta kita pergi, mereka pun sambut kita. InsyaAllah tu, insyaAllah lah. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Yalah, terima kasih sekali terima kasih, kerana kongsikan peristiwa ini pada saya Ustaz. Kita salam. Ketika seorang manusia atau kelompok masyarakat Islam dalam keadaan mereka atau kita diuji dan meyakini bahawa tiada kuasa selain kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menolong. Pada ketika itu, kita benar-benar mengakui akan kelemahan diri kita sebagai hamba-Nya dan mengharapkan bantuan atau nusrah dari Yang Maha Berkuasa. Bila kita bicara mengenai budaya azan dan juga iqamat, ada perkara-perkara yang orang Melayu kita guna yang bukan selain daripada tujuan asal azan itu, iaitu menyatakan syiar masuknya waktu sembahyang. Ketika kecemasan, ketika kebakaran yang besar yang tak tahu nak buat apa, dan memang kita dapat lihat bagaimana api yang marak seolah-olah berhenti daripada terus memudaratkan. Saudara Purwanto boleh berkongsi pada saya kisah dan pengalaman Purwanto melakukan azan semasa kejadian kebakaran itu. Waktu itu saya nak pergi masjid untuk solat berjamaah. Udah ada Haji Yusuf. Katanya dia orang tapis terbakar. Saya disuruh bang. Purwanto tahu yang tahfiz itu terbakar. Daripada sini tidak kelihatan. Baru masuk masjid ini
dia udah banyak orang. Baru kelihatan. Baru kelihatan. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Berlaku habis itu saya duduk di sini, saya tengok habis itu waktunya bunyi kan. Bunyinya jam tu, waktunya bang, suruh bang dengan Tuan Haji Yusuf itu bangbur saya bang. Macam itu. Saya dapat bang. Tuan Haji Yusuf minta bantuan daripada Purwanto untuk melakukan azan. Ya, waktunya ketika bang. Itu sudah masuk waktu ketika itu? Itu sudah masuk waktu. Asyhadu an la Macam mana perasaan Purwanto ketika itu? Ketika melakukan azan itu, bagaimana perasaan? Sedih lah, pasal saudara saya itu ada musibah. Sedih, saya nangis dalam hati. Dengar jeritan-jeritan itu? Tak terlalu dengar lah. Tak terlalu dengar. Bila kita bicara mengenai bagaimana azan tu bertapak di dalam budaya orang Melayu kita, sampai kita terbiasa anak lahir kita azankan dan iqamatkan, kemudian berlaku benda-benda mudarat kita azan, laungan syariat ataupun syiar kepada masuk waktu sembahyang tu kita azan. Patah-patah perkataan dalam azan itu semuanya merupakan patah-patah tauhid. Daripada mula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas solah, kan, hayya 'alal falah, mengajak kepada kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.